Kurang je. Panas tak kita sih? Ya. Bau dia. Bau. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wa atamu taslim ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil 'amal. Allahumma akhrina min dhulumatil wahmi wa akhrina bil fahmi wa ta'ina bi ma'rifatil ilmi hasanatan waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa amma iftiqaru itu kan dia idza wajaba dak habis ni qauluhu idza wajaba dak habis malam patutnya perhabis sikit. Jadi asal masalahnya pada wa yu'khadhu wa kadza yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala bukan إذ لو وجب عليه شيء منها عقلا أو استحال عقلا كالثواب مثلا لكان جل وعز مفتقرا إلى ذلك الشيء ليتكمل به. Tapi kembali pada sebelum ni juga lah. وَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْهُ dan dari itu dapat dipaham juga daripada istighna Allah Ta'ala dari yang selain daripadanya, difaham daripada itu annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat, bahawa tiada yang wajib atas Allah untuk melakukan sesuatu daripada segala mungkin, wala tarkuhu dan tidak meninggalkan melakukan mungkin. Kenapa? Idla wajaba alaihi ta'ala, kalau wajib atas Allah Ta'ala syai'un minha sesuatu daripada mungkinat itu pada akal atau istahala aqlan atau mustahil pada akal, kathawabi mathalan seperti pahala. Sebagai contoh, kalau Tuhan wajib beri pahala daripada akli ni, hukum akal, lakana jalla wa azza muftaqiran ila dhalika syai', nescaya berhajatlah Allah kepada demikian itu, liyatakammala bihi supaya jadi sempurna ia dengannya, dengan syai'. Dah kalau mesti buat tiba-tiba tak buat, tak sempurna lah. Ini illah lain pula. Idh la yajibu, dari kerana dari kerana la yajibu fi haqqi ta'ala, kerana tidak wajib pada hak Allah Ta'ala, illa ma huwa kamalul lahu, kecuali apa yang sempurna baginya. Jadi kalau buat itu sempurna, kalau tak buat tak sempurna, mesti dia buat. Kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyu an kulli ma siwah. Mustahil makna tidak berlaku. Bagaimanakah boleh berlaku berdemikian? Walhal Allah Ta'ala itu maha kaya dari setiap yang selain daripadanya. Qauluhu idla wajaba ila akhirih. Asyara bidzalika, mengisyaratkan musannif dengan demikian itu, ila qiyasin istisnaiyin, kepada qiyas istisnai. Nazmuhu hakadha, susunannya begini: law wajaba alaihi syai'un minha, jika wajib atas Allah Ta'ala sesuatu daripadanya, daripada mungkinat, Tuhan wajib buat mungkin, lakana jalla wa azza muftaqiran lidzalika syai', maka Allah Ta'ala berhajat kepada demikian itu, liyatakammala bihi, supaya jadi sempurna ia dengan demikian. Lakinna taliya batilun, tapi tali tadi mana? Lakana muftaqiran tu, tali dalam qiyas istisna'i lah, itu batil. Yakni kaunuhu muftaqiran ila syai'in, ila dhalika syai' batilun. Wa idza batala tali batalan muqaddam, bila tali batal muqaddam pun batal jugalah. Jumlah syartiyah hak depan tu dipanggil muqaddam, jumlah syartiyah dipanggil muqaddam, jawab syarat tu dipanggil tali dalam mantik qiyas istisna'i. Wa thabata naqidhuhu, dan sabitlah lawannya. Lawan apa dia? Lawan iftiqar.
iaitu adam iftiqar, iaitu istighna. Wa huwal matlub, iaitu itulah yang dituntut. Fatadabbar, maka hendaklah kamu tadabbur, perhatikan. Sama je macam sebelum ni juga. Qauluhu mathalan ta'kidun, ini ta'kid lima fadil kafi, bagi yang dipaham daripada kaf. Mana? Kaf thawabi, yang masuk dan yang di mafad, makna yang memberi faedah kan oleh kaf tadi. Kaf thawab tu ka kan, harfu tashbih, ka ath-thawab. Masalah mula pada kaf tu tamthil dah, tiba-tiba datang masalah mula. Masalah tu takkid saja, takkid bagi tashbih ka tu. Kalau ikutnya ka tu cukup dah lah, ka thawab, seperti thawab cukup lah. Mari pula masalah, itu takkid kepada mafadil kaf. Apa yang masuk, apa yang dimasukkan pada kaf itu, yang diberi faham oleh kaf, kaf thawab itu. Kama huwa zahir, sebagaimana yang zahir. Wa huwa qauluhu idh la yajibu fi haqqihi ta'ala ila akhirih, ini ta'lilun lil mulazamah fi syartiyah. Ta'lilun lil mulazamah fi syartiyah, kerana jika tidak wajib pada hak Allah Ta'ala sesuatu pun. Idh la yajibu fi haqqi ta'ala illa ma huwa kamalun. Situ idh la yajibu fi haqqihi ta'ala illa ma huwa kamalun, kerana tidak wajib pada hak Allah Ta'ala kecuali segala sesuatu itu mesti kesempurnaan baginya. Benda yang wajib bagi Tuhan, maknanya benda itu sempurna lah. Macam Allah bersifat dengan kudrat. Sebab apa? Kudrat tu sifat yang kesempurnaan. Iradat sifat kesempurnaan. Ilmu sifat kesempurnaan. Tidak ada yang wajib pada hak Allah kecuali sesuatu itu sempurna. Okey. Sekarang ni if la yajibu, if tu dia ta'lil. Ta'lil kepada apa? Al-mulazamah fi syartiyah, berlaziman yang ada pada syarat. Syarat pada qaul musannif if law wajaba, if law wajaba alaihi syai'un minha aqlan aw istahala aqlan kathawab lakana jalla wa azza muftakiran ila dhalika syai' liyatakammala. Sekarang ni jumlah, tengok jumlah daripada muqaddam dengan tali, syartiyah dengan jawab syarat. Kalau wajib atas Allah membuat sesuatu pada akal, kalau Tuhan wajib dia buat sesuatu tu, maka Tuhan Allah berhajat kepada sesuatu itu supaya jadi sempurna. Ada kelaziman, lazim daripada berhajat, wajib. Lazim daripada wajib buat sesuatu, makna mesti lazim kalau Tuhan buat tu, makna Tuhan berhajat kepada demikian itu supaya jadi sempurna. Sebab sempurna tu, kalau setiap sempurna tu mesti benda itu Tuhan wajib. Kerana tidak ada yang wajib bagi Allah kecuali benda itu sempurna. Mulazamah pada syartiyah tu, pada id la wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan lakana muftakiran ila dhalika syai'. Kita ambil engkah tu lah. Kalau Tuhan wajib di atasnya sesuatu, nescaya Tuhan berhajat kepada sesuatu itu liyatakammala. Apa mulazamah antara takammul, al-kamal dengan wajib buat sesuatu? Mulazamah je mana? Mulazamah ini diterang pada id la yajibu. Mana? Mulazamah itu diterangkan illah dia itu pada id la yajibu ni. Sebab tu dia kata id la yajibu fi haqqihi ta'lilun lil mulazamah, berlaziman antara buat sesuatu dengan jadi sempurna. Kan dia kata kalau wajib Tuhan buat sesuatu, nescaya Tuhan berhajat kepada sesuatu itu supaya jadi sempurna. Apa kaitan al-kamal at-takammul dengan wajib buat sesuatu? Berlazimah tu ke mana tu? Berlazimah ta'lilnya, ilahnya diterangkan kerana tidak wajib di atas Tuhan sesuatu perkara kecuali benda itu sempurna.
Contoh ilmu lah. Ilmu wajib tak Allah Ta'ala bersifat ilmu? Wajib. Sebab apa wajib? Sebab kesempurnaan. Segala kesempurnaan sifat wajib Allah Ta'ala. Maka kalau buat itu wajib atas Tuhan. Wajib atas Tuhan. Maknanya mesti kena buat. Sebab apa? Kalau tak buat dah sempurna. Nampak? Jadi daripada tuntutan kesempurnaan mesti Tuhan buat. Jadi betul ke tak? Jawapannya tidak. Kerana mungkinat itu bukannya mesti, tidak wajib sesuatu atas Allah Ta'ala. Faham? Itu ta'lilun lil mulazamati fi syartiyati. Ta'lil bagi penlaziman, kelaziman yang ada pada syartiyah sebelum tu. Syartiyah mana? Id law wajaba alaihi ta'ala. Dengan jawabnya itu lakana jalla wa azza muftaqiran ila dhalika syai'. Itu syartiyah. Qauluhu kaifa wa huwa, air dia dah. Ada dah air. Nak minta air tu? Tak minum air. Kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghani an kulli ma siwahu fihi ma taqaddama qariban fatanabbah. Padanya barang yang telah terdahulu sebelum sekejap aje. Sebut dah sebelum ni kan. Cara kaifa tu apa, li ta'ajjub tak? Istifham tapi li ta'ajjub. Wa tu harfu wawul hal. Fatanabbah, maka hendaklah kamu ambil perhatian. Boleh? Jumpa tak? Kat mana? Cuba baca. Tak fokus. Bagus sebut fatanabbah. Fatanabbah ke apa? Fokus dah. Fokus dah. Ikan apa dah? Dah jumpa dah? Benda tu ni. Qauluhu kaifa wa huwa ila al-akhir fihi ma taqaddama qariban fatanabbah. Lepas tu? Qauluhu wa amma iftiqar kullu ma siwahu ilaihi. Fatanabbah kan? Qauluhu wa amma iftiqar, baca mata. Wa amma iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi jalla wa azza. Adapun berhajat setiap yang lain dari Allah kepada Allah itu, fahuwa yujibu lahu ta'ala al-hayah, maka dia mewajibkan bagi Allah sifat hayat, wa umumal qudrah, dan umum sifat qudrah, wal iradati wal ilmi. Qudrah, iradat dan ilmu. Idh law intafa syai'un minha, jika ternafi sesuatu daripada ini sifat mazkurah, lama amkana an yujada syai'un minal hawadith, nescaya tidak mungkin ada sesuatu pun daripada makhluk ini. Kalau ternafi satu daripada sifat ini, takkan ada makhluk. Fala yaftaqiru ilaihi syai', bila tidak ada makhluk maka tidak berhajat kepada Allah sesuatu. Tak ada, maka nak berhajat ke mana? Kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwah, bagaimanakah berlaku, bagaimanakah demikian itu, bagaimana boleh berlaku gitu? Tak mungkin. Walhal dia yang berhajat kepadanya setiap yang selainnya. Tu nak ikut dekat. Takkan berlaku gitu kerana Allah yang berhajat kepadanya setiap yang lain. Wa yujibu, baca dulu. Qauluhu wa amma iftiqaru kulli ma siwahu ilaih, adapun berhajatnya setiap yang selain Allah kepada Allah. Ini bahagian kedua pada makna uluhiyah kan. Istighna'ul ilah an kulli ma siwah wa iftiqaru kullu ma adahu ilaih. Jadi dalam ketuhanan tu, sifat al-ilahiyah atau uluhiyah itu sifat istighna dengan iftiqar. Istighna terang dah. Sekarang ni terang bab iftiqar pula. Apa yang tersusun pada sifat iftiqar. Hadza muqabilun liqaulihi fima taqaddama, ini muqabil dia, lawan bagi perkataan musannif yang telah dahulu, amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma adahu ila akhir. Jadi wa amma muqaddam dia istighna, amma istighna, wa amma iftiqar itu muqabil kepada kalam musannif yang terdahulu. Qauluhu fa huwa yujibu lahu ta'ala al-hayah, maka itu mewajibkan Allah Taala sifat hayah, sifat perhidup.
ai walazimaha, dan yang lazim bagi hayat apa dia? Wa huwal kaunul hayya, keadaan Allah itu hayyan, yang hidup. Bukan sekadar sifat ma'ani, bahkan sifat ma'nawiyah lah. Sifat ma'nawiyah lazim daripada sifat hayat, kaunuhu hayyan. Wa hakadzal baqi, dan begitulah baki yang lain. Fahuwa yujibu lahu ta'ala al-hayata wa lazimaha, mewajibkan Allah Ta'ala sifat hayat dan lazim bagi hayat, kaunuhu hayyan. Wal qudrata wa lazimaha, kudrat dan juga lazim kudrat. Apa lazim kudrat? Kaunuhu qadiran. Wal iradata wa lazimaha, iradat dan lazimnya, kaunuhu muridan. Wal ilma wa lazimaha, ilmu dan lazimnya, kaunuhu aliman. Wa sayadhkuru, dan nanti akan menyebut oleh musannif, sayadhkuru ain musannifu annahu yujibu lahu ta'ala al-wahdaniyah, bahawa mewajibkan juga akan sifat esa. Iftikar ini memberi faham juga bahawa wajib bersifat esa, wajib Tuhan tu wahdaniyah, satu. Maka gitu ada berapa tu? Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Tambah kudrat, iradat, ilmu, hayat. 4 ma'ani, maknawiyah 4, 8 tambah wahdaniyah jadi 9. Fal jumlatu tis'atun, maka jumlahnya ada 9. Okay. Jumlahnya ada 9 pada iftikar. Wa idza wajabat hadhihi sifatu, apabila wajiblah ini sekalian sifat, istahalat addaduha, maka mustahillah lawannya. Wahya tis'atun aidan, lawan tu berapa? 9 juga. 9 tambah 9 18. Fa idza dhummatit tis'atul ula, apabila ditambah 9 yang pertama, lil ihda ashratal wajibat, lil ihda ashratal wajibati, bagi 11 sifat yang wajib, allati tadammanaha al-istighna'u, yang mengandungikan dia oleh sifat istighna' sebelum ni. Okey, sekarang ni 9 kan? Tambah sebelum ni apa? 11. Tambah 11 pada istighna' itu, kamulatil wajibat, maka sempurnalah sifat-sifat yang wajib, allati dzakarahal musannifu, yang musannif sebut. Pada iftikar ada 9 sifat, pada istighna' ada 11 sifat wajib. 11 tambah 9 sama dengan 20. Wa idza dhummatit tis'atu tsaniyah, apabila digabungkan 9 yang kedua, lil ihda ashratal mustahilati, bagi 11 sifat yang mustahilah. 9 yang kedua tu 9 hak mustahil lah, tambah dengan 11 yang mustahil, allati tadammanaha al-istighna', yang mengandungi akan dia oleh sifat istighna', kamulatil mustahilat, maka sempurna sifat mustahilat, allati dzakaraha al-musannifu, yang menyebutkan dia oleh musannif. Jadi 20 wajib, 20 mustahil, sempurna. Waqad asyara ilal jaizi, dan telah mengisyarat musannif kepada sifat jaiz, fima taqaddama, pada perkara barang yang telah terdahulu sebut, biqaulihi, dengan katanya, wa yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat. Sebelum ni dipaham daripada sifat istighna' juga bahawa tidak wajib atas Allah Ta'ala buat sesuatu daripada segala mungkin. Maka fakamulal wajibu, maka sempurnalah yang wajib fi haqqihi ta'ala, wal mustahilu, yang mustahil, wal jaizu. Berapa semua? 41. 40 wajib, 40 mustahil, 1 harus. Kama sayadhkuruhul musannifu, sebagaimana akan disebut oleh musannif nanti. Biqaulihi, dengan katanya, faqad bana laka tadammunu, maka nyatalah bagi kamu tadammunu, terkandungnya, qauli la ilaha illallah, oleh perkataan la ilaha illallah itu, lil aqsami thalathati, bagi ketiga-tiga bahagian tersebut, wajib, mustahil, harus masuk dalam la ilaha illallah. Okay. Qauluhu umumal qudrati wal iradati wal ilmi, ni masuk iftikar, terkandung dalam iftikar itu umum kudrat Tuhan, iradat dan ilmu. La yakhfa anna wujuba umumi hadhihi sifati far'un an wujubiha nafsiha. Tidak sunyi lagi, tidak sunyi maknanya jelasnya,
tidak ada kesamaran, tidak ada sunyi bahawa wajib umum sifat ini furu' cabang daripada wajib sifat diri sifat tu. Okey. Dia kata wajib bagi yujibu lahu umumal qudrah. Iftiqar ni mewajibkan umum sifat kudrat. Betul tak? Umum sifat kudrat. Dah sifat kudrat, masuk dah. Bila kata mewajibkan umum sifat kudrat, umum sifat kudrat itu far'un, cabang daripada diri sifat kudrat. Maknanya wajib juga sifat kudrat. Wajib bukan sekadar sifat, umum lagi. Faham? Jadi umum sifat itu far'un an wujubis sifat nafsiha. Furu' daripada wajib sifat diri itu sendiri. Kalau kudrat itu sendiri. Bila kata umum kudrat wajib, kudrat lagi wajib ya. Nampak tak? Idza thabata al-faru' thabata al-aslu. Bila sabit furu', sabit asal. Takkan ada furu' tak ada asal. Tapi ada asal dan mesti ada furu'. Ya. Wa hina idzin fa fi kalamil musannifi da'watani. Pada kalam musannif ada dua dakwaan. Ada dua kita panggil dua kes lah. Ada dua kes. Ada dua benda. Dua dakwaan. Apa dia? Al-ula, yang pertama ad-da'wal ula an-naftiqara kulli ada mak. Kulli ma tak? Situ ada mak. Situ ada tak? Tak ada. Situ ada. Topok mana? Topok lama. Tak ada. Topok lama lah Pak. Topok lama lah. Halabi kot. Tak ada mak. Ada mak? Tambah. Sini kata kadza fi nusakhil matbu'ah wa la'allahu kullu ma ada. Ada mak. Dia buat ni muhakkik buat ni. Dia kata dakwa yang pertama an-naftiqara kulli ma adahu ilaihi yujibu lahu ta'ala hadhihi sifati nafsaha, bahawa berhajat selain Allah kepada Allah itu mewajibkan ini sifat dirinya. Itu satu. Mana sini bila kata Tuhan beriftikar tu apa dia? Mewajibkan sifat ini. Pertama mewajibkan diri sifat tu dulu. Wathaniyatu annahu yujibu umumaha li jami'i muta'allaqati. Mewajibkan umum sifat bagi segala muta'allaq dia, tempat takluk dia. Jadi iftikar tu mewajibkan sifat kudrat dan mewajibkan umum kudrat. Mewajibkan sifat ilmu dan umum ilmu. Dua dakwah tu. Satu diri ilmu tu sendiri, yang kedua umum sifat ilmu. Okey. Jadi ada dua perkara dalam dakwaan tersebut. Itu dia kata wahia li jami'il muta'allaqatiha, bagi semua tempat takluk dia. Bagi semua tempat takluk dia. Wahiyal mumkinah, apa dia? Wahiyal mumkinatu bin nisbati lil qudrati wal irada, iaitu mumkinat, segala yang mungkin, nisbah kudrat iradat, nisbah kudrat dan iradat. Maka takluk dengan apa? Kudrat iradat bertakluk dengan dengan apa? Mutaqi. Kudrat iradat bertakluk dengan disebut dah situ. Kudrat iradat takluk dengan apa? Ka'ana pula. Ustaz apa? Dah betul dah situ. Kudrat iradat bertakluk dengan mumkinat. Kudrat iradat bertakluk dengan mumkinat. Okey. Itu satu. Itu nisbah bagi kudrat dan iradat. Wa jami'u al-wajibati wal jaizati wal mustahilati bin nisbati lil ilmi, dan seluruh wajib
harus dan mustahil nisbah bagi ilmu. Ilmu muta'allaq dia apa? Jami'ul ahkam at-taklifiyah. Seluruh hukum akal, wajib, mustahil, harus. Itu muta'allaq dia. Lakinnad dalila allazi dzakarahu al-musannifu, namun dalil yang menyebutkan dia oleh musannif biqaulihi dengan katanya id lawintafa ila akhiri. Mana id lawintafa syai'un minha lama amkana an yuda syai'un minal hawadith tu. Innama yuntiju ad-da'wal ula, hanya saja menatijahkan dakwaan pertama sahaja. Mana dalil lawintafa, id lawintafa syai'un itu kena kepada dakwaan pertama, iaitu mana? Mewajibkan diri sifat, bukan umum sifat, diri sifat. Jadi elah yang dibuat oleh musannif itu kena kepada dakwaan yang pertama. Dalil yang menyebut oleh musannif itu id lawintafa innama yuntiju da'wal ula faqat, hanya menatijahkan dakwaan pertama saja. Dakwaan pertama saja. Makna itu sesuai bagi dakwaan pertama, sesuai jadi dalil bagi dakwaan pertama. Kalau tak ada kudrat, maka tak akan ada sesuatu pada alam. Kalau tak ada ilmu, tak akan ada sesuatu pada alam. Ilmu, diri ilmu tu, bukan umum ilmu. Kenapa? Idzil lazimu ala intifai umumiha adamu wujudi ba'dil hawadithi. Kerana lazim atas ternafi umum sifat tadi, lazimnya tiada wujud sebahagian hawadith. Kan dia kata dakwaan kedua, sifat tu bukan sekadar ada umum sifat. Okey. Umum sifat. Bila umum sifat, kalau kita nafi umum sifat, maknanya ke mana? Umum ta'alluq sifat. Umum ta'alluq sifat maknanya sifat tu ada ta'alluq tapi tak umum. Betul tak? Kalau menafikan umum ta'alluq sifat, dakwaan kedua, kan dia kata dua dakwaan. Pertamanya mewajibkan diri sifat tu. Yang kedua mewajibkan umum ta'alluq sifat. Okey. Jadi dakwaan pertama itu dalil ada dah. Idzi law intafa syai'un minha lama amkana an yujada syai'un minal hawadith. Hak tu sesuai dengan dalil pertama. Dalil pertama mana? Diri sifat. Kalau Tuhan tak ada sifat kudrat, tak akan ada makhluk. Tak ada langsung. Kalau Tuhan tak ada ilmu, tak ada hayat, tak akan ada makhluk. Okey, hak tu sesat. Dah dakwaan kedua, umum ta'alluq sifat. Adakah bila Tuhan tidak umum ta'alluq sifat, tak akan ada sesuatu daripada makhluk? Tak. Sebab menafi umum ta'alluq sifat, makna sifat Tuhan tak umum ta'alluq. Makna ada yang bertakluk, ada yang tak bertakluk. Nafi umum. Jadi ada hak makhluk hak ada makhluk hak tak ada. Dah tadi kata takkan ada sesuatu daripada makhluk. Jadi tak sesuai dengan jawapan tadi ni. Faham? Nampak Umar? Sikit. Dakwaan pertama dakwaan pertama dia kata pertamanya diri sifat itu. Itu dakwaan pertama. Iftikar tu mewajibkan Allah Ta'ala bersifat dengan iradah, ilmu hayat, diri sifat tu lah. Yang kedua, bukan sekadar tu saja, umum ta'alluq sifat tersebut. Umum ta'alluq sifat tersebut. Ambil satu, diri kudrat. Ambil satu contoh. Jadi di situ ada dua dakwaan. Bila kata iftikar setiap yang lain daripada Allah kepadanya, makna Tuhan bersifat dengan kudrat. Apa maksud? Wajib ada kudrat, diri kudrat, dan umum ta'alluq kudrat. Dua dakwaan. Okey. Tiba-tiba dalil dia, kalau ternafi sesuatu daripada sifat tersebut, takkan ada makhluk. Hak ni sesuai bagi dakwaan pertama. Dakwaan pertama yang katakan mewajibkan sifat kudrat. Sebab apa? Kalau nafi tak ada kudrat, Tuhan tak ada kudrat, maka takkan ada makhluk. Takkan ada sesuatu pun pada makhluk. Sesuai dengan jawapan dalil ni. Tak dalil tu. Dalil sesuai. Okey. Dakwaan kedua, umum ta'alluq kudrat. Umum ta'alluq kudrat. Jadi kalau
tidak umum takluk kudrat. Apa maksud kalau tidak umum takluk kudrat? Makna takluk kudrat dah umum lah. Ada hak bertakluk, ada hak tidak bertakluk. Maknanya ada hak jadi, ada hak tak jadi. Dah umum takluk kan. Umum takluk Tuhan buat segala benda. Kalau dah umum makna ada benda hak Tuhan buat, ada benda hak Tuhan tak buat. Sekarang ni sesuai tak menggunakan dalil ni? Tak sesuai lah, sebab dia kata takkan ada sesuatu. Dah, kalau dah umum takluk kudrat, oh tak ada masalah, tak ada sesuatu pun, sebab Tuhan buat hak lain, hak bukan sesuatu tu. Faham tak? Mana ajari? Boleh. Malam ni payah sikit. Bukan payah pun, mudah je. Baca molek nampak kan. Okey. Dakwaan kedua tu dia kata idh law intafa innama yuntiju da'wal ula faqat. Kenapa? Idhil lazimu ala intifai umumiha. Kerana lazim dari ternafi umum sifat ini, lazimnya ada wujudi ba'dil hawadith, iaitu tiada wujud, tiada ada sebahagian makhluk je. Dah bila dah umum makna ada hak sebahagian makhluk tak ada, bukan semua makhluk. Ni dia kata tak ada semua makhluk. Oh, dalil tu sesuai sini. Faham tak? Lazim ada, tidak ada sebahagian makhluk. Sebab dah umum makna tak ada sebahagian makhluk, tapi bukan semua makhluk. Sini dia ambil semua makhluk. Lama amkana an yujada syai'un minan hawadith, nafi belaka makhluk. Okey. Wa dzalikal ba'du, dan demikian yang ba'du tu, yang tak ada tu, huwa allazi lam tata'allaq bihi hadhihi sifatu, itulah yang tidak bertakluk dengan sifat ni. Jadi hak tak ada tu tak bertakluk dengan sifat ni. Dah kita nafi umum kan, makna sifat Tuhan dah umum, makna ada benda hak tak takluk, hak tu tak takluk dengan sifat Tuhan. Amal ba'du allazi tata'allaqu bihi fala mani'a min wujudihi. Adapun sebahagian yang bertakluk dengannya, yang sifat tu bertakluk dengannya, fala mani'a min wujudi, maka tidak ada halangan daripada adanya ia. Jadi sifat Tuhan ni kan ada umum takluk, ada hak bertakluk, ada hak tidak bertakluk. Hak bertakluk Tuhan buat ada lah. Hak tak bertakluk tak ada lah. Tak ada. Okey. Jadi itu iskal dia. Itu iskal dia kata. Kalau begitu dakwaan musannif itu dua perkara. Tapi dalil dia buat mari untuk dakwaan pertama saja. Dalil itu tidak kuat untuk tolak dakwaan kedua. Nampak? Tidak tolak untuk buat dakwaan kedua. Itu iktiraf dia. Illa, faham? Kecuali ayyuqala, kita kata beginilah. Nampak tak? Kalau ikutnya, kalau dia baca tak ada benda, isu ayat tu okey ya, tak salah. Tapi ulama' diperinci lagi. Ulama' diperinci lagi dari segi pendalil lah. Kadang-kadang hujah dia buat datang tu tak kena pada tempat. Ad-dalil laisa fi mahallihi, iaitu banyakkan berlaku. Orang buat datang dalil, tapi dalil itu bukan merujuk pada masalah itu. Itu memerlukan kepada kefahaman yang mendalam tu. Tu banyak berlaku. Jadi salah kadang. Dan ad-dalil laisa fi mahallihi, dalil tak kena. Cerita apa nama ni? Air kucing. Air kecil unta kayu mana? Jadi pelik kan? Jumpa dah hadis tu? Tengok. Ke gini, ke Nabi makan keju hok mari daripada Syam. Ataupun baju daripada Habasyah. Bukan? Nama lain cari lah apa jumpa. Baju mungkin betul, tapi syarahan dia tu dia kata rendang air kecil. Air kecil unta. Rendang air kecil unta basuh habis ya. Hilang aja ya, tak lagi. Bukan puasa. Sebab dia kata ura-ura penduduk Syam apa gitu. Lepas tu Imam Zuhri pun tidak basuh lah. Tak basuh? Baik. Pelik gitu. Masa sebab ura-ura je. Maknanya orang cakap lah maknanya. Kalau rendang kecil unta memang akan basuh.
Kalulah kata mengendam pakaian air kecil tu sebagai cara membuat pakaian. Memang akan basuh. Pakaian akan basuh. Nak tak nak pun akan basuh pakaian tu. Maksudnya gini, kemungkinan dia ni beli tu daripada Syam pakai seladu tadi pakai seladu orang ni tak macam tu. Dah basuh. Dah hok buat di Syam tu basuh dah. Lepas dia celup pun dia basuh dah. Kalau dia celup lah, dia akan basuh dah. Akan nak jual air kecil je. Usuk apa nak beli. Kadang benda nak payah tu fikir akal je. Benda tu nak payah fikir jauh-jauh, fikir akal. Takkan orang nak jual air hok pakaian hok kena kecil uta. Belum baru kecil uta. Baru kena tanya ni orang. Baru kena Syed. Ni orang ni Al-Madani. Baru kena Syed. Dah jumpa lagi. Tak baru. Baru dah naik. Dia bau kan? Dia panas bau. Nanti tak bau. Tahu kena terang. Tak ada semula hotel. Tak air kecil ni. Dah orang minum kan? Orang minum nak beramal dengan hati. Terang cari dia rasa kan Madinah dekat mana tempat hotel? Dekat mana ada Madinah ada hotel? Tak jalan. Mina Mekah tau. Okey. Jadi dikata illa an yuqal, kecuali dikatakan al-gharadu istiwa'u jami'il muta'allaqati. Tujuan daripada musannif tu ialah nak menyamakan seluruh muta'allaqnya. Muta'allaq dia tu hukum sama je. Nak menyamakan pada seluruh muta'allaq dia. Fata'alluqu bil ba'di dunal ba'dil akhar tarjihun bila murajjihin. Maka berta'alluq dengan sebahagian, tidak sebahagian yang lain, itu tarjih bila murajjih. Jadi ada jawapan bagi dakwaan kedua tu. Andai kata dia kata cukup dah, maknanya dalil pertama sudah cukup. Sebab apa? Kalau kita andaikan dakwaan kedua itu dengan bahawa tidak umum ta'alluq Tuhan, tidak umum ta'alluq Tuhan, maka ada ta'alluq sifat. Maka ada benda yang berta'alluq dengan sifat, ada benda tak ta'alluq. Hak tu salah dulu dah. Sebab apa? Mana yang kata hak ni boleh ta'alluq, hak ni tak boleh ta'alluq. Nak kata hak ni berta'alluq dengan sifat, hak ni tak berta'alluq dengan sifat. Hadza da'wa biduni tarjih biduni murajjih. Dia kata hak ni berta'alluq dengan ta'alluq, itu tarjih biduni murajjih. Jadi tujuan musannif nak mengatakan segala ta'alluq sifat itu sama je. Kalau hak ni berta'alluq, maka berta'alluq belaka dengan segalanya. Tak boleh nak kata hak ni ta'alluq, hak ni tak ta'alluq. Jadi memang langsung akan dengan lazimnya isbat sifat, maka mengisbatkan umum ta'alluq. Isbat sifat lazim pada itu isbat umum ta'alluq. Sebab bila kata dak umum ta'alluq, makna ada benda yang tidak berta'alluq dengan sifat, ada benda yang berta'alluq dengan sifat. Dan siapa yang tentukan hak ni ta'alluq, hak ni tak ta'alluq? Kalau tentukan tanpa ada yang menentukan, tarjihun bila murajjih. Ada dalil tak? Tentukan ni tak ada dalil pun, maka tertolak dakwaan itu. Nampak? Maka tu jawapannya. Dia kata tujuannya nak menyamakan segala muta'allaq dia. Ta'alluq dengan sebahagian, tidak pada sebahagian lain, itu tarjihun bila murajjihin. Fayalzamu ala intifai umumiha, maka lazim di atas ternafi umumnya ta'alluq muta'allaq tadi, ada wujudi syai'in minal hawali. Lazim kalau kita menafikan umum ta'alluq sifat tadi, takkan ada juga sesuatu daripada hawadis. Sama je. Kalau kita kata tak umum ta'alluq, jadi bila hak ni tak ta'alluq, hak ni ta'alluq pun dak. Hak ni pun tak ta'alluq juga. Bila tak ta'alluq juga, takkan ada sesuatu daripada makhluk. Jadi dalil itu sesuai untuk dua. Cuma dakwaan kedua tu jauh sikit jalan dia, atau huraian dia jauh sikit. Senang cerita, tak payah bagi dua. Itulah. Tak lazim daripada ta'alluq diri kudrat, ta'alluq dengan umum kudrat.
Kerana kalau nafikan ta'alluq umum kedrak, siapa yang nak kata dia dak umum? Bila kita mengatakan ada umum, maknanya kita kata ada benda ta'alluq, ada benda ta'alluq. Ini tarjih biduni murajih. Bila kita kata gitu pula, kita mengatakan hak ni dak ta'alluq, maka hak lain pun boleh jadi dak ta'alluq juga. Maka tak akan ada sesuatu pun daripada makhluk. Jadi ad-dalil salihun li da'wani, bagi kedua-dua dakwaan itu. Fayalzamu ala intifai umumiha adamu wujudi syai'in minal hawadith fata'ammal. Dia buat mari dengan kalimah ta'ammal. Tengok, perhatikan molek-molek. Sebab ni payah sikit ni. Perhatikan elok-elok, baca perhati molek-molek, nak faham. Dia senang je, tapi mungkin payah susun. Kalau orang faham senang je. Okey. Idh law intafa syai'un minha. Berapa dah? 10. Syukur wallahu taala a'la wa a'lam. Ingat nak baca banyak Allahu taala. Faham tak? Tak faham tanya kan? Pertamanya bab dhamir bab tu. Sebab tak balik. Kita sekali je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nak tanya? Faham? Benda boleh? Tak lagi semalam jadi dia dah. Dok ni benda baru dah ni. Dok ni benda lain ni. Dok kait orang Malang. Dok kait Malang. Ni bab baru ni. Bab iftikar. Siapa tanya? Dr. Imam tanya. Mana dok bagi pula? Macam mana nak bezakan iftikar dengan istirna? Jadi iftikar ni melihat daripada sisi makhluk. Sebab iftikar ma'ada, melihat sisi makhluk. Makna kita andaikan ada makhluk itu. Ada makhluk itu, apakah sifat Allah Ta'ala yang berkait dengan ada makhluk? Maka Allah Ta'ala mesti hidup. Allah Ta'ala mesti ada sifat ilmu. Kalau dah hidup macam mana makhluk? Kalau kemudiannya Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak makhluk? Lagi dia ingin, lagi dia bersifat dengan iradat. Nampak? Jadi bab ni masuk dengan ma'nawiyah tu. Jadi 8. Wahdaniyah pula. Esa pula. Esa kat mana nak urang? Makhluk berkait dengan berhajat dengan Allah Ta'ala ni pada sifat wahdaniyah. Nak urang kan? Nak urang kan? Kalau Tuhan tak satu, apa kaitan makhluk berhajat pada Allah? Betul, jangan jawab gitu, urang tu. Sampaikan yang iftikar tu. Itu bukan jawab tu, itu ulang balik soalan. Iftikar tu kita bincang ni. Cara nak ingat, sebab 20 nak susung tu. Nak susun 20 daripada mana bawah istirna, mana bawah iftikar. Cara senang je. Jadi anak akan buat caranya. Iftikar ni ialah melihat kepada sisi makhluk tu ada wujud. Makhluk wujud tu apakah sifat yang berkait dengan Allah Ta'ala, yang mana zahir pada kewujudan makhluk. Maknanya makhluk ada. Kalau nak ada makhluk ni, Allah mestilah hidup, hayyun. Lagi pula Allah berilmu. Kalau tak berilmu, macam mana makhluk? Beriradat, berkudrat. Sesat dapat. Wahdaniyah masuk juga. Kok mana nak wajah kaitan mulazamah ataupun berkaitan wahdaniyah dengan iftikar. Iftikar kullu ma adahu ilaih. Boleh? Macam saya seorang je dah ni. Isi je dah gitu lah. Tu? Seorang satu isi dah ni. Gitu je dah.
Dak, apa kita ni Tuhan ni wahdaniyah ini. Bukan kita yang wahdaniyah. Dah maknanya. Ha? Kau bi Allah Allah. Dah. Pak ni mari sehlah kau kan ni. Ajaran macam ni. Ha? Tak boleh dipakai tu. Sifat-sifat tu mewajibkan. Sifat-sifat tu mewajibkan wahdaniyah. Dak, sifat-sifat Allah. Sifat yang berkaitan istiqamah. Dak, sekarang ni kita nak tengok iftikar makhluk tu macam mana kita nak mensabitkan wahdaniyah bagi Allah. Sifat-sifat mana? Ha? Kalau Tuhan ada dua, makhluk dah berhajat pada Tuhan ni. Kalau Tuhan tu dua, kalau Tuhan dua, maka dia tak berhajat pada Tuhan ni. Dia hajat Tuhan lain ataupun bagilah sama banyak. Atau siapa dah tak berhajat tu. Dah ada hak Tuhan lain, tak payah hak Tuhan ni. Itu wajah kita nak senang susun. Jadi hak lain pada tu masuk dalam istighnaq lah ke? Hak iftikar ni sembilan. Istighnaq Allah pula, istighnaq. Terkaya Allah daripada yang lain. Ada Allah, tak berhajat kepada yang lain. Kidam Allah. Wujud kidam, bakok tak berhajat. Qiyamuhu bi nafsihi, tak berhajat pada lain. Wahdaniyah nak masuk? Wahdaniyah. Sebab wahdaniyah mungkin keliru wahdaniyah esa. Nak tak istighnaq, nak tak iftikar. Cara melihat tu pada mana? Istighnaq dengan maksud iftikar. Ada kaitan dengan maksud ada wahdaniyah tak? Dia kaitan pada iftikar. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samuk basar kalam. Samuk basar kalam. Sifat ni tak ada kaitan dengan iftikar. Kaitan istighnaq Allah kerana sifat kesempurnaan. Bila sempurna, Allah tak berhajat kepada yang lain. Sebab dia sempurna. Kalau tak ada sifat tu, dia berhajat kepada yang lain untuk menyempurnakan. Jadi mudah ya. Boleh. Cuma dalam istighnaq tambah sifat jaiz lagi. Sifat istighnaq semua sifat jaiz. Macam mana sifat jaiz kena dengan sifat istighnaq? Istighnaq Allah terkaya. Makna kalau wajib tak terkaya dah dia. Dia wajib kena buat. Ada sesuatu yang mewajibkan dia buat, tak terkaya dah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain amin. Wal farqu bainama huna wa bainama. Beza. Sekarang ni cerita semalam. Cerita mengenai Tok Imam sujud sekali. Maka makmum sujud sahwi 2 kali. Bila Tok Imam sujud sekali, makmum kena sujud 2 kali ya. Kena tambahlah selagi. Dan kalau dia makmum masbuk, selepas sembahyang dia kena sujud semula pada tempatnya sebelum salam. Sunatlah. Wal farqu. Sekarang ni ada datang i'tirad. Dia kata wal farqu bainama huna wa bainama law qama al imamu li khamisatin sahiyan. Beza antara barang yang di sini dan antara barang kalau imam bangun untuk rakaat kelima sahiyan, hal keadaan dia lupa. Haitsu yamtani'u 'alal ma'mumi. Muka surat apa? Tengah cari. Surat 98. Atas. Setengah tu. Wal farqu, baris ketiga, baris keempat. Beza antara kalau berdiri imam untuk rakaat kelima kerana lupa. Haitsu yamtani'u 'alal ma'mumi mutaba'atuhu, sekira-kira terhalang bagi atas makmum mengikutnya. Walau kana masbukan, walaupun makmum tu masbuk. Sekarang ni makmum kalau tok imam sujud mana? Tok imam sujud sahwi tak? Sujud sahwi. Tok imam sujud sahwi, makmum masbuk. Tak sempat dengan masa tok imam salah. Jadi makmum wajib juga ikut. Tok imam sujud sahwi wajib dia ikut. Tapi
Ada beza. Apa bezanya? Kata dah gitu kalau tu imam bangun rakaat kelima dalam keadaan lupa. Dalam keadaan lupa. Makmum tak boleh mutabaah ni, tak boleh ikut. Walaupun makmum tu masbuk. Makmum tu masbuk. Makmum masbuk kalau ikut dia kena bangun lah. Dia kena bangun. Tiba-tiba Tok Imam pun bangun juga, tapi bangun rakaat kelima. Bangun Tok Imam tu salah. Anna qiyamahu lil khamisatin. Bezanya bahawa berdiri imam bagi rakaat kelima ghairu ma'hudin, tidak biasa, bukan kebiasaan. Sebab tu tak boleh ikut. Bi khilafi sujudihi, berlainan dengan sujud tu imam. Fa innahu ma'hudun, maka itu ma'hud ni biasa, perkara yang biasa. Tu imam sujud sahwi lupa tu biasa. Jadi walaupun kita tak tahu. Sebab apa? Bolehkah kita mari lewat, tiba-tiba tu imam sujud, kita boleh andaikan tu imam mungkin salah sujud lah. Bila salah sujud boleh ikut tak? Bila salah sujud boleh ikut tak? Asal tak boleh ikut, tapi lepas ni wajib ikut. Sebab apa? Sujud sahwi. Jadi kena ikut lah tu. Faham tak? Kita mari lewat, Tok Imam terlupa, sebelum kita ikut Tok Imam sembahyang rakaat pertama, kita mari rakaat terakhir, tiba-tiba Tok Imam sujud. Mana kita tahu yang sujud sahwi ke benda? Betul tak? Mana kita tahu? Boleh jadi salah sujud, boleh jadi, tapi kita kena ikut tak? Wajib kita ikut. Wajib kita ikut. Walaupun ada yang salah ikut, dia salah sujud boleh jadi. Apa wajib ikut? Kerana sujud itu ma'hudun, benda biasa, iaitu benda boleh jadi Tok Imam lupa. Lupa sebelum tu, lalu dia sujud sahwi, maka wajib kita ikut. Lain dengan Tok Imam bangun rakaat kelima. Bangun rakaat kelima, kita makmum masbuk. Tok Imam bangun rakaat kelima, dah kita mana tahu rakaat kelima. Tengok orang lain lah contohnya. Tengok orang lain duduk hak sama dengan Tok Imam, sebaris dengan Tok Imam duduk. Tiba-tiba Tok Imam bangun rakaat kelima. Hak tu kita tak boleh ikut lah. Walaupun kita pada keadaan kita kena bangun juga, kita tak boleh bangun dengan niat ikut Tok Imam. Mufarakah lah. Beza tu. Hak ni tak boleh mutabaah, hak sujud kena mutabaah. Apa beza? Tu dia cerita beza dia. Bezanya anna qiyamahu li khamisatin ghairu ma'hudin, bangun tu imam untuk rakaat kelima itu bukan benda biasa. Bi khilafi sujudihi, lain dengan sujudnya. Fa innahu ma'hud, itu benda perkara yang biasa. Maka wa huwa mukhayyarun fi suratil qiyam li khamisatin, maka dia diberi pilih pada rupa berdiri, pada masalah berdiri tu imam rakaat kelima, baina mufaraqatihi li yusallima wahdahu, untuk dia mufarakah, dia bercerai dengan tu imam dan dia salam seorang, wantizarihi, ataupun tunggunya, liyusallima ma'ahu, untuk beri salam sama tu imam kalau dia makmum muafiq, tak ada masuk rakaat. Jadi pada orang yang habis mayang situ dah, dia boleh dua pilihan, sama ada dia beri salam mufarakah dengan tu imam, dia beri salam, ataupun dia tunggu tu imam dalam tahiyat akhir, dalam duduk. Sebab apa? Sebab boleh jadi andaian Tok Imam ada tak cukup rakaat, dia tertinggal rukun sebelum tu, dia kena tambah serakaat lagi. Dah kita boleh bangun ikut, kita tak boleh bangun ikut. Jadi makna dia bangun kerana sebab dia tinggal rakaat. Dia tak cukup rakaat lagi. Dia tak cukup rakaat lagi kan. Jadi kita boleh beri salam. Boleh beri salam. Intaha Muhammad Ramli biikhtisar, dengan ikhtisar daripada musannif lah. Qala, katanya, wa mahallu luzumi mutaba'atihi, tempat wajib kita kena ikut tu imam tu, rupa masalah wajib kena ikut tu imam fi sujud, masa sujud, malam yatayaqqan ghalatuhu, selagi mana tidak yakin dia tersalah.
Kita boleh ikut Tok Imam sujud sahwi tu, kita kena ikut dia. Selagi mana kita tak yakin dia salah. Wa illa, jika tidak, ai wa illam lam yatayaqqan. Nafi jadi isbat. Ai bi an tayaqqana. Wa in tayaqqana ghalatuhu fala yatba'uhu. Maka jika dia yakin salah, maka tak boleh ikut. Wa illa nafi lah. Tidak. Nafi lawan nafi. Wa illa fala yatba'u. Wa illa bi an yatayaqqana ghalatuhu fala yatba'u. Maka tak boleh dia ikut. Kalau kita yakin dia memang sujud sahwi itu salah, maka tak boleh ikut. Contoh, ka'an sajada li tarkil jahli awis surah. Seumpama dia sujud, Tok Imam sujud kerana meninggalkan baca kuat atau meninggalkan baca surah lepas Fatihah. Oh, Tok Imam ni dah baca surah, dia ingat ke dah baca surah tu kena sujud sahwi, dia pun sujud sahwi. Nyata Tok Imam tu salah, maka ketika itu tak boleh kita ikut. Faham tak? Qauluhu wa sujudus sahwi. Sujudus sahwi min idhafatil musabbabi lis sabab, daripada idhafat musabbab kepada sebab. Mana sebab dia? Lupa, sahwu. Musabbab dia sujud. Lupa mewajibkan sujud. Lupa itu sebab, sujud itu musabbab. Idhafat musabbab kepada sebab. Ai sujudun sababuhu as-sahwu. Itu idhafat dia. Sujud yang mana sebabnya itu ialah lupa. Wa hadza jara 'alal ghalibi. Ini berlaku atas jalan ghalib. Orang biasanya terlupalah benda-benda sunat abad ini. Wa illam yajri 'alal ghalibi faqad yakunu sababuhu 'amdan. Boleh jadi sebab sujud tu kerana sebab sengaja. Faqad jadi sengaja sunat sujud sahwi tak? Sunat juga. Kalau sengaja pun sunat sujud sahwi. Dah berapa dah kata sujud sengaja. Sujudus sahwi sujud amdin dah. Faqad sara haqiqatan urfiyatan. Maka istilah sujud sahwi itu telah menjadi haqiqah urfiyah dah. Istilah sujud sahwi telah menjadi haqiqah urfiyah. Haqiqah urfiyah ni makna yang diletak bagi lafaz pada huruf yang menunjukkan khusus makna tersebut. Kalau ikutnya sujud kerana sebab lupa, tapi tak lupa pun sunat sujud juga. Sujud sahwi itu istilah yang khusus bagi segala perkara yang ditinggalkan, sama ada lupa atau tidak lupa. Perkara sifat sunat abad lah ataupun perkara tambah rakaat ke, lupa ke. Jadi haqiqah urfiyatan, sara haqiqatan urfiyatan li jabril khalalil waqi'i fi shalah, bagi menampung kekurangan yang berlaku dalam sembahyang. Jadi nama khusus dah. Nama khusus untuk menampung kekurangan dalam sembahyang. Sahwan aw amdan, sama ada lupa atau sengaja. Intaha Syekh Sulaiman Bijirmi ala manhaj syarah manhaj Fathul Wahhab. Qauluhu sajdatan, berapa kali sujud sahwi itu? 2 kali sujud. Ai yafsilu bainahuma, menceraikan seseorang musalli lah, bainahuma, antara keduanya, bijil satin, dengan satu duduk. 2 sujud diceraikan dengan satu duduk, macam duduk antara 2 sujud lah. Falau iktasara ala sajdatin, kalau dia menghadkan atas satu sujud je, dia nak sujud sahwi tapi nak sujud sekali, batalat solatuhu. Batal sembahyang. Dia nak sujud sahwi tapi memang dia nak waksa je, batal sembahyang. In ata biha biqasdi liktisari alaiha, kalau dia mendatangkan sujud itu dengan niat nak menghadkan atas sekali sujud alaiha ala sajdatin. Bi khilafi ma law arada dhalika ba'da fi'liha, berlainan kalau dia inginkan demikian, ai arada liktisar ba'da fi'liha, selepas membuatnya. Okey, masa dia sujud tu dia niat memang nak membuat sekali, hak tu jadi batal. Tapi dia bukan niat nak buat sekali, dia terbuat sekali. Lepas terbuat tu baru dia niat. Faham tak? Payah sikit ni, jenis orang main mayang ini, nampak tak? Contoh masalah je.
Hak jadi batal tu kalau ia sengaja nak sujud sekali sujud, pada sujud sawi dua. Hak ni kata tala'ub ni, tala'ub fi din ni, main agama ni batal ni. Bermain dalam sembahyang ni makna dia main-main dalam hukum sembahyang. Sekarang ni dia sujud tu sekali, tak ada niat nak bermain dengan, nak buat sekali. Boleh jadi terlupa. Lepas pada tu, alah tu aku nak buat sekali je. Lepas pada tu dia mari niat iktisar ala jilsah tu, hak tu tak batal. Sebab ia tidak dikira mugharaman li syariah gitu. Ha? Nabi SAW sujud. Banyak hadis, antaranya ada yang diriwayatkan 3 atau 4, 5 hadis Nabi SAW. Berapa hadis ada bila? Ada berapa hadis sujud sahwi Nabi? Antara 3 tak salah ana 3, 4, 5 tu lah. Tak bukan, mungkin riwayat bukan banyak. Ahwal Nabi ada 3 tahiyat awal, ada tak cukup rakaat. Ada lebih ahwal dia tu. Ahwal dia tahap. Jadi hak riwayat tu memang banyak, tapi ahwal Nabi banyak tu je. Sepanjang Nabi hidup banyak tu je lupa. Lupa tu kerana bayan syariah untuk menerangkan hukum. Jadi Nabi sejarahnya itu lah. Ada Nabi mayang 2 rakaat, pada mayang 4 rakaat Nabi mayang 2. Aku surati solat amnasita hadis Zuliadain. Hukum dia. Kalau aku Nabi sengaja dia. Nabi sengaja pula. Mana sengaja. Mai. Bukan maksudnya gini. Nabi tanya orang nak confirm betul ke tak. Bukan maksudnya gini. Sengaja untuk mendengarkan bayan syariah. Sengaja Nabi lupa nak cover hukum. Tak gitu. Dia hukum itu. Makna Nabi main pula kat sembahyang. Tak boleh lah. Diprogramkan oleh Allah maknanya. Bunyi ayat Syekh Loh Syekh Muyi. Gitu. Diprogramkan oleh Allah. Syekh Muyi bukan Syekh Loh. Jadi salat asar kan. Tadi bayar lawak. Dia kata ni bukan Nabi sengaja buat ni. Diprogramkan oleh Allah. Diprogramkan oleh Allah. Maknanya diqada dan qadarkan oleh Allah. Boleh lah. Bahasa kelas hafid tu. Boleh terima. Boleh terima. Diprogramkan oleh Allah. Tuhan buat gitu. Boleh lah terima. Boleh. Satu waktu. Satu waktu. Tak ada makna salah lah. Diprogramkan tu makna tidak ada makna yang salah lah. Makna Tuhan buat dia gitu. Tuhan menjadikan Nabi tak ingat macam itu. Tapi tak ingat pun ulama jawab lah. Ya sa'ili ar-rasulillahi kaifasaha wasahwu min qalbin kulli qalbin ghafilillahi qad ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha amma siwallah fatta'zimu lillahi. Wahai orang yang bertanya tentang lupa Nabi, bagaimana Nabi lupa? Padahal lupa itu pada hati-hati yang lalai. Sesungguhnya telah hilanglah hati jiwa Rasulullah daripada selain Allah. Lalu dia lupa dari selain Allah, maka keagungan itu milik Allah. Dia ingat ke Tuhan je sampai tak ingat dalam sembahyang. Faham tak? Jadi lupa tu bukan kerana lalai. Lupa Nabi bukan kerana lalai. Lupa Nabi kerana terlampau asyik dengan Allah SWT. Itu jawapan sebahagian ulama lah. Sebab nak meraih hak ismatil anbiya, maksumnya Nabi tu takkan Nabi lalai. Tok Imam pun tak lupa. Ni saya tanya Tok Imam ni Said Syekh. Tanya dah rajin lupa tak? Kita tak pernah lupa. Dah buat kan dia? Dia bilang dah tanya. Dah ada bilang gini yang mana? Rakaat. Dia kata dah tuan Syekh dah rajin lupa ke? Kata ikabah lah. Ikabah dah rajin lupa. Ikabah kan dah? Bilang dah ya, dia takut lupa. Dia jaga bayar. Saya kata imam jaga. Lambat sikit ya. Jadi mana tadi?
Jara 'ala al-ghalibi wa illa faqad yakunu sabahu 'amdan sajdatan bisajdatin awrad fi'laha. Kalau niat lepas pada tu bi khilafi ma law arada dhalika ay arada al-iqtisar 'alaiha 'ala sajdah ba'da fi'liha. Lepas buat baru niat, tak apa. Dia tak boleh mau buat tu dengan tujuan memang nak buat waktu patah. Kalau lepas buat lepas tu baru dia terniat nak lepas buat baru terniat nak buat waktu tidak membatalkanlah. Intaha al-Bijilmi al-Khatib wa qala Muhammad Ramli wa mithlu dhalika ma law arada tarka tama'ninati. Seumpama orang yang nak tinggal tama'ninah fihi padanya pada sujud fa yadurru ibtidaan faqat, maka memberi mudarat ibtidaan faqat pada permulaan. Dia nak sujud atau bukan sujud perbuatan mana yang ada tama'ninah, bukan sujud aja. Rokok, dia nak rokok dalam keadaan dia start rokok tu memang tak buat tama'ninah, batal dah. Faham tak? Dia nak sujud, buat sujud memang dengan niat tak buat tama'ninah, batal. Sebab dia telah melakukan rupa solat yang bukan solat syar'i, iaitu solat yang tak ada tama'ninah. Solat tak ada tama'ninah bukan solat jadi dia meniatkan melakukan sembahyang yang bukan diiktiraf syarat, batal. Dia buat permulaan buat tu dengan niat nak meninggalkan tama'ninah. Fa yadurru ibtidaan faqat pada permulaan. Intihaan dak. Intihaan mana? Makna dia rokok sujud tak ada tama'ninah. Bukan niat nak tinggal pun tak ada. Betul lah tak ada. Dia buat nak cepat ke. Lepas dia tinggal tu baru niat. Aku memang tak buat tama'ninah. Dia mari niat lepas tu dak batal. Sebab niat tu dak muqaranah dengan perbuatan. Jadi perbuatan ni tadi tu mujarradan anin niyati allati tuharrimu al-fi'la. Niat tu mari ke dia. Duna ma idza arada lahu, tidak barang jika arada lahu mendatang baginya, lepas buat dak tu baru dia mari niat dak tu. Hak tu dak tidak membatalkan. Hak batalnya masa mula nak buat tu dia niat nak tinggal tama'ninah, hak tu batal. Adapun masa buat dah baru mari, lepas buat baru mari, itu tidak membatal. Duna ma idza arada lahu intaha qawluhu ka sujudi shalah wallahu alam. Ada soalan? Apa dah? Apa ni?